bila dia masuk, dia kata, kita ringkaskanlah. Wahai raja, wahai raja, maknanya telah datang kepada kamu satu kumpulan, satu golongan daripada orang-orang aku, orang-orang ghilman sufaha, orang yang bodoh dan orang yang tak berguna. Ini istilah dia digunakan oleh Amr bin As, iaitu wahai raja, ada satu kumpulan orang yang tak berguna ni datang ke negeri kau. Bahasa dia mudah gitu. Orang tak pakai, orang tak guna, orang tak ada faedah daripada kami, datang ke negeri kau. Baik. Walaisu minal ghilman sufaha. Kemudian faraqu din qaumahum lam yadkhulu fi dinik. Dan mereka ini bukannya orang kata sokong ataupun seagama dengan kamu, dan juga bukan sebangsa dengan kamu. Mereka ni orang yang tak berguna, orang bodoh daripada kalangan kami, dan bukanlah orang yang setuju dengan agama kamu, dia kata. Wa qad ba'asna ilaika fihim ishrafi qaumahum min abaihim wa amamihim wa qad ba'asna ilaika fihim wa asyairahum litradu ilaihim fahum ala bihim ainan. Jadi kami ini ana mursilun ilaika min qabla ishrafi ru'usi za'amal Makkah wa hadhihi isyarah khafiyah bitahdid biqat'an. Dan kami ini adalah utusan daripada wakil-wakil bangsawan kami untuk orang kata membawa mereka kembali. Jadi yang pertama kita menarik, yang sangat tertarik apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As ini, iaitu dia membahasakan diri kepada para sahabat ini dengan orang yang tak guna daripada kalangan orang Quraisy yang datang kepada Najasyi. Kemudian mereka menggunakan orang kata sentuhan agama dan bangsa agar Najasyi ini menolak kedatangan para sahabat, dan mengatakan bahawa yang datang ini tidak sekali-kali menyetujui agama kamu ataupun sebangsa dengan kamu. Jadi apabila sahabat ni menjawab balik, kena buka kat sini. Apabila sahabat ni bawa balik, sahabat Ja'far ni jawab balik, dia kata, wahai baginda raja, kami dahulu adalah kaum jahiliah, ini hidup dalam kebodohan. Dia balas balik. Nampak? Memang dia mengaku. Apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As kepada dia pada ayat awal itu, wahai raja, wahai Najasyi, kami dulu adalah daripada kaum jahiliah, ini hidup dalam keadaan bodoh. Memang bodoh dulu kan. Kemudian menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, sehinggalah Allah mengutuskan kepada kami seorang rasul. Jadi definisi tak berguna yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi, ini dia. Ini dia, iaitu apa yang tak berguna itu apa? Apabila menolak Islam ataupun tak terima Islam, sehinggalah datang Islam, maka jadilah kami apa? Maka mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada bangsa kami sendiri yang kami tahu jelas nasabnya, kejujuran, amanah serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah serta kami tidak lagi menyembah batu berhala. Maknanya dengan datangnya lelaki ini yang dinamakan sebagai seorang rasul Muhammad ini, maka kami keluar daripada kebodohan ini. Ini jawapan Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi ketika mana dibahasakan kepada para sahabat bersama dengan Ja'far bin Abi Talib ini bahawa mereka ini adalah orang yang bodoh. Jadi maksud Amr bin al-As menggunakan perkataan orang yang bodoh tak berguna kepada sahabat ini, tujukan pada sahabat ini depan Najasyi supaya menarik perhatian Najasyi bahawa memang tak guna simpan. Moga-moga Najasyi rasa tak guna simpan dia orang dalam negara dia. Buat keluar tak ada faedah apa. Itu memang kita nampak bagaimana kecerdikan Amr bin al-As dalam orang kata nak manipulasi perasaan, fikiran Najasyi dengan kata-kata dia.
Perkataan pertama ia gunakan ialah lelaki-lelaki bodoh ataupun kumpulan yang bodoh yang tak berguna ini datang kepada kamu. Jadi seolah kalau begitu apa faedah lagi kamu nak simpan. Baik, yang kedua, yang seterusnya tak sempat cari. Lalu kami benarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Kami pun dan apa yang dihalalkan kami halalkan. Dan antara itu kaum kami malah memusuhi kami, menyeksa dan membujuk kami agar keluar daripada agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ja'far menceritakan antara sebab mereka keluar daripada negara, keluar daripada Mekah itu adalah kerana inilah, iaitu kerana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Muhammad dan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad, dan apa yang dilakukan yang tidak disetujui oleh mereka, dan itulah sebab mereka dikeluarkan. Dan bukanlah kerana mereka ni orang kata berperang, memerangi dan sebagainya, tapi oleh kerana kepercayaan, pegangan dan juga tidak akan boleh bersama sesuatu yang baik buruk duduk sekali, maka kami melarikan diri, kami meninggalkan orang kata kehidupan buruk kami lama dahulu, mencari kehidupan yang baru, yang lebih baik di negara kamu. Maka kata Najasyi, apakah ada bukti yang dibawa daripada Allah bersama kalian? Jadi apakah ada bukti yang dibawa daripada Allah bersama kalian? Najasyi sebagaimana kita tahu merupakan agama pegangannya adalah Nasara, dan dia ada kitab, iaitu kitab Injil. Jadi sebagai orang yang terpelajar dan sebagai orang yang mengaji dan belajar, maka ini soalan menunjukkan tahap di mana Najasyi ini adalah seorang yang beragama. Apabila dia menanyakan apa yang ada bersama kamu daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ja'far bin Abi Talib menjawab, ya ada. Maka jawabnya, bacakan di hadapanku. Bacakan di hadapanku. Najasyi mencabar sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Ja'far bin Abi Talib, dengan kata-katanya, kalaulah benar apa yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bacakan dia di hadapan dia. Lalu dibacakan permulaan surah Maryam. Jadi apabila mendengar surah Maryam itu, apa dia surah Maryam ni? Mula dia Kafah ya Ain Sad. Kafah ya Ain Sad itu. Jadi apabila mendengar lantunan ayat tersebut, demi Allah ucapan ini sebenarnya berasal daripada penutur kisah ini, iaitu Ummu Salamah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi janggutnya, dan demikian pula dengan para uskupnya hingga air mata mereka membasahi lembaran kitab-kitab suci mereka. Kali pertama, apa yang dikemukakan oleh Amr bin Al-As kepada Najasyi agar dikembalikan para sahabat ini kepada mereka untuk dibawa pulang, maka Ja'far bin Abi Talib melawan hujah mereka dengan menceritakan keadaan yang sebenar berlaku di Mekah. Dan ketika itu jugalah didapati para menteri ini yang telah diberi rasuah ni semua menyokong apa yang dibawa usul oleh usul oleh Amr bin Al-As ni. Kerana apa? Kerana mereka sudah termakan apa yang diberikan oleh Amr bin Al-As. Dan ketika mana dicabar oleh An-Najasyi, Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam ini, para uskup ataupun para menteri mereka ketika itu bersama mereka ialah kitab mereka. Dan apabila dibacakan akan kebenaran kisah Maryam ini daripada awal hingga akhir yang terdapat pada surah itu, maka ia orang kata sangat menyentuh hati dan perasaan Najasyi. Kemudian dia berkata sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah bersumber daripada satu lentera, satu sumber.
Jadi apa yang dibawa oleh Isa bermakna ketika itu Najasyi membacakan telah membacakan apa yang ada pada Injil, dan kita dapati mungkin Injil itu adalah Injil yang belum diubah dan sebagainya, Injil yang asal, ya, yang mana menceritakan kebenaran Isa itu, dan juga apabila dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib mendapati kedua-duanya ada persamaan segi sumbernya. Ini apabila selari kisah itu yang menunjukkan bahawa ianya adalah daripada sumber yang satu, itu daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada kedua utusan Quraisy itu dia berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan kepada kalian dan hal itu tidak akan terjadi. Maka ini adalah kata putus daripada Najasyi setelah mana berlaku dialog ini, dan kegagalan ini merupakan satu tamparan yang hebat kepada Amr bin Al-As sebagai orang yang sangat dipercayai dan sebagai orang yang sangat diyakini oleh Quraisy. Tiba-tiba pusingan pertama dah kalah. Dia tak puas hati. Maka dia berazam lagi sekali dia akan cuba mempersoalkan satu isu yang lebih besar lepas ini, katanya, iaitu kalau kita baca lepas tu dia kata seluruh mereka itu mengatakan, maknanya dia bawa satu isu yang lebih besar, iaitu dia minta para sahabat ini ceritakan berkenaan dengan Isa bin Maryam itu secara lebih terang, lebih jelas. Ini juga menunjukkan bahawa dalam pengetahuan Amr bin Al-As ada maklumat dia, ada pengetahuan dia tentang pegangan dan juga anutan orang-orang yang disebut sebagai Nasara ataupun Nasrani ketika itu. Jadi inilah menandakan bahawa Amr bin Al-As ini adalah di kalangan orang yang cerdik, orang yang orang terpakai lah, orang yang boleh pakai dalam kalangan Quraisy, sehingga ia boleh menjadi wakil. Jadi kalau tidak, manakan dia boleh mencabar Najasyi dan juga mencabar para sahabat untuk bercerita dengan sesuatu yang mana tidak ada dalam pengetahuan orang Quraisy yang lain, seperti mana kisah Isa bin Maryam ini. Jadi apabila dia berazam untuk mencabar kali kedua dalam pertembungannya dengan Najasyi pada masa akan datang dengan satu topik, satu isu lebih besar, iaitu tentang Isa bin Maryam, ini menggambarkan ruang lingkup pengetahuan Amr bin Al-As tentang agama Nasrani sudah ada dalam kotak fikirannya. Baik. Jadi An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk bertanyakan perihal mereka tentang Isa Al-Masih. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat mengatakan dengan sejujurnya apa pun terjadi. Jadi kami mengatakan tentangnya bagaimana diberitahukan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hamba Allah, rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan yang suci. Dan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu kekal sebagai pembicara di kalangan para sahabat sehingga akhir. Dan menjawab persoalan tentang Isa bin Maryam ini, maka sebagaimana pegangan kita bahawa ia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, ruhnya, kalimatnya disampaikan kepada Maryam, yakni seorang wanita suci itu. Ini adalah pegangan ini apabila dibacakan kepada Najasyi, maka Najasyi mengambil tindakan. Kalau ikut dalam buku ini, memungut sebatang ranting pohon dari tanah, saya berkata, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini pun. Maknanya sangat tepat apa yang digambarkan oleh para sahabat tentang Isa alaihissalam, sebagaimana yang telah diketahui dan diyakini oleh Najasyi akan perihal Isa itu dalam kitab mereka. Jadi maknanya ini menunjukkan kebenaran yang ada pada agama Islam yang diyakini tentang akidahnya, pegangannya tentang Isa alaihissalam, dan juga pastinya mereka ini sangat hampir dengan apa yang dipegang ataupun menjadi anutan penduduk kota Habsyah ketika itu. Dan lalu Najasyi merasakan ini bukanlah ancaman kepada mereka dan juga ancaman kepada penduduk Habsyah. Jadi mendengar kata itu,
dia kata kepada Amr bin As, pergilah kalian kepada para orang Islam, pergilah kalian, akan aman di negeriku. Siapa saja mencela kalian maka dia akan dikenali sebagai sanksi. Siapa saja mencela kalian maka dia akan siapa saja mencela kalian maknanya ini adalah kata-kata jaminan daripada Najasyi akan keselamatan yang akan diperolehi oleh para muhajirin yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib setelah mana berlaku perbahasan antara Najasyi dengan Ja'far dan juga Amr bin Al-As. Di ikhwah, tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada kesempatan pada masa depan atau perjumpaan lagi sekali, saya akan bawakan fakta-fakta tentang perbincangan ini lebih detail, sebab tak sempat persediaan nak baca semua dalam teks Arab ni, mungkin bahasa jemu. Tapi di sana ada beberapa fakta, beberapa poin yang sangat menarik daripada kata-kata Amr bin Al-As yang ditujukan kepada Najasyi, yang menunjukkan kata kelemahan orang Islam yang cuba diungkitkan oleh Amr bin Al-As, tetapi dibantah dengan tenang dan baik oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam kata-kata itu ada dalam sebahagian kitab secara khusus, antaranya apa yang disebut oleh Dr. Raghib As-Sarjani dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. InsyaAllah kalau ada masa saya akan cuba ringkaskan, kita akan kongsi pada minggu depan.